Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita jumpa lagi insya-Allah pada malam ni kita terus dengan latihan amali kita, sama-sama kita berusaha memahirkan diri untuk memahami teks Al-Quran. InsyaAllah kita bila kita berlatih dengan Al-Quran sendiri, selain dapat keberkatan, dan sistem Al-Quran ni seperti saya katakan sebelum ni ialah dia self-reinforcing, dia saling memperkukuh. Maksudnya kita baca ayat lebih banyak, kita lebih faham, dan bila kita dapat terjemah satu ayat tu dan kita akan dapat kaitkan dengan ayat lain, dan ia membantu untuk tingkatkan lagi kita punya vocabulary dan juga pemahaman nau. Kita rasa kalau dah biasa tu dah mantap lah. Maksud dia punya structure ni 80%, 90% struktur dalam Quran tu sama aja. Dia serupa, jadi kita boleh nampak. Cuma setengah-setengah ayat tu mungkin dia ada kompleks sikit. Itu pun tapi kalau dah biasa insya-Allah boleh. Jadi kita banyak lagi nak berlatih baru muka surat 105 hari ini. Dan insya-Allah Quran ada 604 muka surat kan. Jadi lagi banyak lagi. Baru 1.6 je kita habiskan. Jadi insya-Allah kita mula dengan ayat pertama, ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum wa aminu khairan lakum. Kita jumlah yang pertama sampai tanda wakaf jim ni. Jadi yang depan sebenarnya ya ayuhan nasu, ya ayuha, isim nida, isim seruan, wahai an-nasu, manusia. Jadi bila Allah sebut ya ayuhan nasu dalam keadaan Allah sayang dengan manusia. Kak juga wahai anakku, wahai manusia. Okey, ya ayuhan nasu. Jadi an-nasu ni dalam keadaan makrifah dan dia dalam marfu'. Biasanya kalau dia dalam keadaan nakirah tak ada alif lam, dia ada keadaan nasab. Biasa ni itu yang jadi yang ni lebih peringgasan wahai manusia. Qad ialah perkataan taukid sesungguhnya. Jadi qad jadi perkataan dia mula pada ja'akum lah. Dia boleh ya ayuhan nasu qad, wahai manusia, sesungguhnya ja'akumur rasul. Ja'akumur rasul bil haqq min rabbikum. Okey, kalau tengok sini ja'a fil madhi, ja'a kum, dhamir kamu, dia mutasil dengan ja'a, melekat. Tapi hamzah dengan kaf tak boleh tulis melekat. Jadi itu jadi ja'akum. Jadi ja'a datang, kum ni automatik menjadi maf'ul. Dah datang kepada kamu. Siapa yang datang? Ar-rasulu, yang datang kerana dia adalah dalam rafa' dan dia menjadi fa'il pada ja'a. Jadi sesungguhnya para rasul, ar-rasulu para rasul, ataupun ar-rasul rasul itu. Kalau para rasul atau mursalin, itu yang dihantar rasul itu telah datang pada kamu bil haq, dengan kebenaran, min rabbikum, dari Tuhan kamu. Okey, dalam hal ni kita ada fi'il, fa'il dia ar-rasul, rasul itu, maf'ul dia lakum. Jadi rasul telah datang kepada kamu. Ini bil haqqi dengan min rabbikum menjadikan mutalikon, bil haqqi dengan kebenaran, min rabbikum dari Tuhan kamu. Jadi bil haqqi min rabbikum menjadi macam hal kepada rasul. Jadi hal bil rasul mutalikon lah, pada ada apa ni? Ada hamzah. Bil haqqi min rabbikum. Okey.
Fa'aminu khairan lakum. Okey, dan ini menjadi jumlah lain sebenarnya. Fa'aminu khairan lakum. Maka berimanlah kamu khairan lakum. Di ayat ni macam ada satu ni fa'aminu fil amr. Fa'aminu fil amr. Maka berimanlah kamu dengan Rasul tu. Jadi ada satu perkataan yang hazaf. Wa khairan lakum. Maksud ni jadi mubtada khabar, ni jadi khabar. Khairan lakum. Khairan memang dia dalam keadaan nasab, dia macam bentuk zaraf. Khairan lakum. Dia lebih baik baik kepada kamu, kebaikan bagi kamu. Khairan. Fa'aminu khairan lakum. Okey. Khairan ni bukanlah dia jadi maf'ul kepada aminu. Dia sebagai hal kepada ataupun khabar dan bentuk dia memang khairan yang lebih baik. Kebaikan. Okey, ada soalan. Haji asli tu ke maf'ul mutlak kan, naik kepada masdar. Khairan maf'ul pula. Dia tulis itu dalam dia bagi kat WhatsApp. Dan yang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Naik kepada masdar ditulis. Khairan maf'ul mutlak maksud diterangkan tentang beriman lah. Dia lebih pada hal. Kalau maf'ul lebih pada hal. Mereka yang beriman, fa'il dia mereka kamu kan, kamu. Baik untuk kamu, baik khairan lakum, kebaikan untuk kamu. Kalau kata maf'ul mutlak, okeylah dia dalam bentuk nasab. Min rabbikum. Okey. Jadi kita kata wahai manusia, sesungguhnya Rasul itu telah datang pada kamu dengan kebenaran dari Tuhan kamu, maka berimanlah kamu, ia lebih baik bagi kamu. Kalau saya faham, harus ada khairan lakum. Fa'aminu khairan lakum. Okeylah kalau itu mutlak. Okey. Right. Fa in takfuru fa inna Allaha ma fis samawati fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ini mudah aja. Dan jika takfuru kamu kafir, jadi ini in jika takfur dalam keadaan jazam, fil mudhari' jazam, dan jika kamu kafir, fa inna lillah, maka ini jadi syarat. Jika kamu kafir, maka fa jadi dia punya jawablah. Fa inna lillah, maka sesungguhnya bagi Allah apa di langit dan di bumi. Milik Allah semua dan di bumi. Dan wa kana Allahu aliman hakima. Ini simple kita tahu, wa kana Allahu aliman hakima. Jadi asalnya Allahu aliman hakimun. Bila ada kana, Allah jadi isim kana dalam keadaan marfu dan khabar kana dalam keadaan nasab. Mansub. Aliman hakiman dalam keadaan mausuf. Aliman sifat-sifatnya sifat kepada Allah. Dan adapun Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada kita sambung. Nak tanya boleh? Ya, silakan. Yang tadi yang bil haqqi min rabbikum tu kita panggil muta'alliqun Muta'alliqun. Ataupun bukan hal kepada Rasul dia datang tu. Dia hal dia biasanya tak ada harf jar. Tak ada Dia ada harf jar, selalu istilah dia bagi muta'alliqun yang berkaitan. Selamat datang kembali Puan Rafia. Terima kasih. Yang ni belum masuk lagi, tak apa. Kita sambung. Kalau tak ada soalan. InsyaAllah Puan Zaitun panjang ambil dua baris dulu. Silakan. Ambil jumlah pertama. Sila Puan Zaitun. Okay.
Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Ya ahlal kitab. Ya ni Arab tidak. Ya ahlal. ya nida, haraf nida. Wahai ahli kitab, ahli kitab. La taghlu, la ni jangan, taghlu Daripada gulu. Gulu. Gulu, Gulu maksud berlebih-lebihan. oh, berlebih-lebihan. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Fi dinikum, fi di dalam. Dalam. Dini ni agama, adik ini kamu. Wala dan janganlah takulu. Takulu lu tu kamu. Kamu kulu ni berkata kan? Ya betul. Kamu berkata. Kamu mengatakan dan janganlah kamu berkata ke atas Allah illal haqq kecuali yang benar, hak. Kecuali kebenaran lah yang benar. Okey? Right? Okey, saya jelaskan yang ayat pertama. Ada soalan? Yang lain ada nak tambah? Ahli kitab tu kan? Dia macam munada mudhaf kan? Ada memang mudah betul. Munada mudhaf lah. Tengok yang beza yang dengan atas. Ya ayuhan nasu kan. Dia sama juga. Ya ayuhan nasu. Ya juga ayuhan. Ada ayu lah. An-nasu. Ya ayuhan nasu. An-nasu makrifah. Dia dengan dhamma. Dia dengan dhamma. Tapi kan ni dia tak ahla tak makrifah. Dia dalam mudhaf wilayah kan. Jadi dia dengan fathah. Dia mansub. Ya halal kitab. Ahlal kitab, bukan ya ahlul kitab, dia ahlal kitab. Dia mansub. Sebab dia bukan makrifah dan sekarang dia mudah tak boleh makrifah lah kan. Dia jadi makrifah dari segi ni. Ahlal kitab. Okey. La tahlu, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu, dinikum. Dan kadang mudah filih dinikum wala taqulu, dan janganlah kamu berkata Allah atas Allah kecuali yang hak. Illal haqqa mustasna, al haqqa mansub illal haqqa. Jadi ini ada penegasan dari segi pengecualian. Jangan berkata kecuali yang hak saja, yang benar saja. Kalau cakap ilal haqqu, dari segi grammar betul ilal haqqu. Tapi dia itu tak ada mustasna. Dia ni lebih penegasan. Ilal haqqu. Okey. Maf'ul bih. Mana? Al haqqu maf'ul bih. Ya. Dia Haji Asri pun nota dia ni. Ya, iyalah. Maklum dia. Sebab dia takulu haqqa. Itu dia. Tapi dia mustasna juga. Dua cara. Dia boleh dua cara. Kalau kata tapi kalau dia kata maklum bi illa tak ada. Illa ada satu inilah. Satu makna illal haqqa, kecuali kebenaran. Kalau nak kata mahlun bi okey, wala taqulul haqqa. Wala taqul illal haqqa. Ada Allah. Sama juga. Jadi itu. Okey. Ada tambahan? Lain? Okey. Boleh sambung. Siapa nak sambung? Haji Zana sambung. Dr. Zana sambung. Sila Dr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Al-Masihu saya anggap dia sebagai budal minhu. Kemudian Isa
Isa bin Maryam tu sebagai badal mutabik. Rasulullah iaitu mudah menjadi lain lah. Rasulullah. Kemudian kalimahnya alqaha yang telah disampaikan kepadanya lah. Ya, ha tu ialah maklum bi. Ila Maryam huruf jar Maryam tu adalah dia patut jadi majrur tapi dia adalah bersifat apa? Mamnun min as-sarf. Ya. Warafuhum min dan roh daripadanya. Jadi saya sambung itu sesungguhnya innama ma tu adalah isim kepada in ya. Al-Masih hu ibasau sabanu Maryam Rasulillahi itu menjadi apa khabar ina. Kemudian yang kalimah itu dia sampai tu di sini kalimahnya dan roh daripadanya telah disampaikan kepadanya kepada Maryam. Okey. Apa dia? Fa'aminu nak sambung. Fa'aminu. Ini kita bincang dulu atas ni dulu. Okey. Sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam hanyalah pesuruh Allah. Okey. Dan kalimahnya iaitu kalimah Allah tu telah disampaikan disampaikannya Allah kepada Maryam dan roh daripadanya. Dan roh padanya. Maksudnya ini sungguhnya Isa itu hanyalah seorang pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam dan dia juga roh tu daripadanya. Maknanya dia datang roh tu daripada Allah lah. Okey, kalau begini, kalau innama sesungguhnya apa? Atau hanya senyap kan? Isim inna lah kan? Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih itu okey. Al-Masih satu dia dalam keadaan marfu'. Isa bin Maryam jadi badal pada Al-Masih. Jadi Al-Masih itu siapa? Isa bin Maryam. Benda samalah. Rasulullah pun jadi badal juga. Jatuh bersifat pada Isa. Rasulullah. Dia Rasul Allah. Kan? Dia Rasul Allah. Kalau saya duk fikir dia badal juga pada Al-Masih. Ataupun badal pada Isa. Pada Isa lah. Atau pada Isa. Sifat pada Isa bin Maryam. Rasulullah. Wa kalimatuhu dan ini dalam keadaan ataf. Wa kalimatuhu dan kalimahnya. Isa itu kalimah Allah. Betul. Isa itu kalimah Allah. Wa kalimatuhu. Kalau itu sebutan kun fayakun kan sebab dia tak ada apa-apa. Kan? Jadi wa kalimatuhu alqaha yang Allah campak kepada Maryam ni. Ha ni. Okey, wa alqaha. Ha kembali pada kalimah lah. Ilam kepada Maryam. Ha ni kalimah. Ha ni tadi kita baca terjemahan dia. Saya ada tuan tolong baca. Jadi alqaha dia campakkan atau disampaikan alqa dicampakkannya jadi kepada kalimah tu kepada Maryam. Wa ruhum minhu. Wa ruhum minhu ini pun kalau sebab ni rafa dia bukan jadi maf'ul pada alqa. Jadi bukan jadi dia rafa dia pun jadi badal pada Isa wa ruhum minhu. Dan ruhum minhu daripada Allah. Jadi siapa yang terjemahan? Terima kasih. Wahai. Ya, silakan. Wahai sesungguhnya Al-Masih Isa ibni Maryam
itu hanya seorang pesuruh Allah. Dan kalimahnya, itu kalimah Allah yang telah disampaikan Allah kepada Maryam. Dan dia juga tiup roh daripadanya. Dan dia roh daripada Allah. Yalah. Dan dia roh daripada Allah lah. Dia roh daripada Allah. Roh minhu. Roh minhu. Jadi ini roh ni pun kembali kepada Al-Masih. Okey, kembali kepada Al-Masih. Saya baca English punya insya-Allah. Ini 171 kan ayat dia? Ya. Okay, English version. All people with scripture, do not commit excess in your religion or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a messenger of Allah and his word. Itu ada ina betul lah. Was but a messenger of Allah and his word, which he directed to Mary, and a soul created at a command from him. Dan jadi Isa tu antara perkataan Allah, kalimah Allah dengan roh. Roh pada Allah lah, kita pun roh juga kan. Kita pun ada roh juga. Yang dicampak kepada Maryam. Jadi hanya sahaja Isa anak Maryam itu Rasul Allah. Yang di mana dan kalimahnya. Kalimah Allah yang dicampaknya kepada Maryam. Allah campak kalimah kepada Maryam. Dan dia adalah roh daripada Allah. Jadi Allah tak campak roh tu lah. Sebab roh tu mahfuz kan. Dia bukan kau kata wa ruhan minhu. Allah campak roh daripadanya kepada Rian. Jadi itu. Jadi yang saya faham pada ayat ni, kalau ikut terjemahan pun begitu. Maksudnya okey, jadi ini hanyalah Rasulullah dan kalimahnya yang dicampaknya kepada Maryam dan juga Isa pun adalah roh daripada Allah. Okey? Jadi nak baca tafsir lagi detail lah. Ada soalan? Boleh faham tak? Haji Masri ni tulis dekat sini dia Al-Masih tu sebagai mubtada juga. Okey. Al-Masih mubtada, okey. Rasulullah tu sebagai mubtada juga. Mubtada yang mana? Rasulullah tu. Sebab dia macam bentuk badal. Rasulullah. Dia juga menjadi mudah nilai lah. Ya. Okey. Kalimah tu adalah maksud kepada Rasulullah kalimah. Kalimah tu kalau maksud kepada Rasul. Maksud kepada Rasul. Maksud kepada Rasul. Okey. Betul? Okey. Betul lah tu? Okey. Jadi maksud pada Rasul. Habis Al-Qaha ni apa? Waruhun tu ialah sebagai maksud kepada Rasul. Okey. Waruhun tu pada Rasul. Okey, betul. Jadi waruhun tu adalah maksud pada Rasul. Kalimat pada Rasul. Kemudian Al-Qaha ila Maryam dia sifat. Apa dia? Jadi hal pada kalimat tu atau sifat pada kalimat tu. Al-Qaha ila Maryam. Apa yang ada explain? Saya ditulis ini, saya ulang balik As-Samihun tu, As-Samihun Al-Masihun tu mubtada lah. Mubtada. Okey. Isa tadi yang saya cakap sebagai badal tadi kan. Isa bin Maryam. Badal. Kemudian Ibnu tu sifat atau badal lagi lah kepada Isa lah. Okey. Okey. Dan juga kepada mudaf lah. Dan juga mudaf. Okey. Okey. Boleh?
Betul lah sebab Kemudian terjemahan dia ada koma. ha, Al-Masih koma, Isa koma, anak Maryam koma. Maryam ni sebagai apalah? Sebagai Dari pada mudhaf ilaih, majrur dalam tapi dia tak boleh tanda baris bawah sebab dia mamnu minal syarab yang saya cakap tadi kan. Dan nama bukan Arab, lebih daripada 7 huruf. Kemudian kita bergerak kepada rasul tadi. Rasul tu adalah mubtada juga sebagai mudhaf kepada Allah tadi lah. Okey. Okey, kemudian kita pergi yang kalimah pula. Kalimah tu adalah maktub kepada rasul. Okey. Untuk kepada rasul. Okey. Kemudian kalimah kun tu yang Allah ciptakan di segala maknanya. Itu yang dibagi sini lah. Kemudian waruhuk tu, waruhun tu adalah lagi satu kepada dia adalah maktub kepada rasul. Jadi yang maktub kepada rasul ni ada dua lah. Satu kalimatuhu dan waruhun. Ya. Okey. Bila dia maktub pada rasul, dia jelaskan Isa lah, siapa tu Isa. Kan? Sebab Isa tu Rasulullah. Dan Rasulullah tu adalah dan Isa adalah kalimat tu. Kalimat Allah. Rasa ni patut yang dicampaknya kepada Maryam. Dia campak kalimat itu pada Maryam. Dan dia juga adalah ruhun minhu. Okey. Ada soalan? Ustaz, maktub tu apa? Lupa dah. Maktub ikut ada wah. Dia ikut. Maknanya kalau Rasulullah ni badal kepada Isa. Ataupun kadang-kadang kata sifat Isa, tapi kalau kata badal masa kalimat tu badal, roh ni pun badal, maksud dia rujuk pada Isa juga. Isa tu siapa? Isa satu anak Maryam. Dia Rasulullah. Dia juga hanya Rasulullah, seorang Rasul, dan dia juga kalimatuhu, dan kalimatnya, kalimat Allah lah, huri kepada Allah. Wa ruhumnya, dan dia juga roh daripada Allah. Roh milik Allah lah, Allah campakkan kepada Maryam. Dan tu dia jadi manusia tu. Itu. Di kalimatuhu masuk kun fayakun. Kalimatuhu kun fayakun. Yang badal tu apa pula? Badal ganti. Ganti. Badal ganti. Macam ni, Al-Masih. Siapa tu Al-Masih? Apa dia? Ni Al-Masih ni, Al-Masih nak satu je nama khas pada Isa Al-Masih. Siapa tu Al-Masih? Isa anak Maryam. Isa anak Maryam. Ni sebab kalau ibnu ni nun mengambil kasrah, dia jadi mudhaf ilaih lah. Isa anak Maryam. Tapi ini Isa, anak Maryam. Dia bukan Isa binti Maryam. Dalam ayat ni lah. Kan? Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Dia koma. Sebab dia rafa'. Kalau ini dia jadi mudhaf ilaih kan. Isa the son of Mary. Dalam terjemahan tu tak jika Isa the son of Mary. Isa, son of Mary. Beza. Nampak tak? Kalau terjemahan bahasa Inggeris tu, dia tak cakap Isa son of Mary. Isa, son of Mary. Lepas tu, prophet of Allah. Lepas tu, kalimat tu ni, dia maktuf, maksudnya dia ikut Rasulullah. Maksud kalimat tu ni Rasulullah sama. Maksud dia hanya salah dia kalimat Allah. Yang Allah campak kepada, dia campak kepada Maryam. Okey, dan juga roh daripadanya. Dia mungkin maksud tu maka rasul tu akan menjadi maksud alaih dipanggil lah. Ya. Jadi dia berdamping rasul dengan
wa kalimah tu lagi sekali rasul dengan wa ruhuna. Maktub dia ikutlah, maksud ikut. Dia ikut pun dengan sifat dia punya nahu pun ikut. Rasulullah ni kan Rasulullah mudah filai kalimatu mudah rohum minhu bukan sebab dia ada haraf. Rohum minhu dia punya nahu pun sama. Rasulullah rafa, kalimatu rafa, rohun rafa. Okey? Jadi kalau diulang Ustaz Ya. innama sesungguhnya ma tu isim kepada inna. Okey. Al-Masihu iaitu kita panggil kat sini kalau saya tulis tu muhdal minhu ataupun dekat sini juga dipanggil sebagai mubtada. Okey, lepas tu Isa tu adalah sebagai badal mutlak. Okey. Ibnu Maryam tu hubungan dua tu menjadi mudah lain. Okey. Okay. Kemudian Rasulullahi hubungan Rasulullah dengan Allah itu adalah mudah lain. Tetapi rasul tu adalah Haji Asri panggil dia mubtada. Okey. Okey. Lepas tu kita bergerak pada wa kalimatuhu. Okey, kalimah tuhu tu dia dah jadi mudah lain. Okey. Yang apa ni waw tu ataf. Kalimatuhu tu dianggap sebagai tadilah maktub. Okey. Okey. Al-kaliha tadi iaitu rohnya telah disampaikan kan kepada Maryam. Okey. Kepada Maryam. Maryam tu dia patut majrur tapi dia oleh sebab dia adalah mamnu min as-sarab, dia tak boleh baris bawah. Betul. Okey, kemudian wa ruhun tadi, waw tadi adalah ataf waw. Ruhun tu adalah maktub kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah. Minhu daripadanya. Okey. Alqaha ila mahal apa dia kata? Yang telah daripada siapa? Asri. Dia tak kalau ini mubtada mana khabarnya? Kalau Rasulullah mubtada, wa kalimatu ataf mubtada jugalah. Jadi harus ni khabarnya lah. Sebab kita dah cakap tadi yang isim inna ma tu, yang lain tu sampai semuanya agaknya sebagai khabar inna lah. Yang khabar inna dia marfu lah. Tapi khabar inna ada ni alqaha ni fi'il ni. Alqa ni bukan isim tau. Alqa ni fi'il. Betul tu. Telah disampaikan. Dia fi'il sebab dia kalau isim dia punya alif tu hamzah wasal. Tapi ni ada hamzah dengan baris fathah ni. Jadi dia isim. Jadi dia fi'il madhi. Ya, telah disampaikan. Jadi dia fi'il madhi. Jadi dia fi'il madhi jumlah fi'liah lah. Jadi dia boleh jadi sifat kepada kalimatuhu. Dia sifat kalimatuhu. Maksudnya dia boleh jadi, dia terangkan apa tu kalimat tu apa. Kalau dia mubtada dan kalimahnya iaitu yang dicampak kepada Maryam. Atau disampaikan, bukan kalqa ni ada dicampak tapi tengok konteks lah kita guna istilah apa. Yang tu maknanya maksud kalimah lah. Ya, kalau saya faham ni boleh kepada kalimah. Maknanya kalimahnya telah disampaikan kepada Maryam. Kepada Maryam. Ada pada surah Maryam. Surah Maryam ditiup itu lalu Jibril. Kat sini tu dia juga tiupan roh. Dia tiup kepada ni, jadi sama juga kalimah itulah. Itu roh tiup. Tapi dalam hal ni ni alqaha, kalau ni wujud pada roh. Roh. Allah telah meniup roh tu kepada Maryam. Tapi patut tak ada wah sini. Patut tak ada wah itu, wah roh.
Maksudnya roh tu datang daripada Allah sebenarnya, nak cerita bahawa roh tu datang daripada Allah, bukan datang daripada siapa lah. So bila Allah and do not say three. Okey, kejap mana ni? Ada satu kan? Okey, dia terjemah dalam bahasa Inggeris kan? The Messiah itu Al-Masih lah. Comma, Jesus, comma, the son of Mary. Was but the Messiah. Ini hanyalah seorang Rasul Allah. Dan dia adalah perkataan dia, his word, which he directed to Mary. Yang dia arahkan kepada Maryam. Dan and a soul, dan satu roh created the command from him. Okay? From him. Jadi kalau dapat terjemahan Inggeris ni, tu kembali kepada kalimah. Betul. Itu. Jadi minhu tu, hu tu maknanya Allah lah. Minhu Allah lah. Dan roh daripadanya. Okey, alhamdulillah. Tak ada soalan daripada yang lain? Tak ada. Okey, sambung ni. Haji nak sambung? Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah Amar, berimanlah kamu. Okey. Waw tu tak itu ada tulis itu, waw tu adalah waw jamak lah, kamu. Maka berimanlah kamu bila kepada Allah dan atau rasulnya, rasul Allah lah. Okey. Ni rasul ni rasul-rasulnya. Dan rasul-rasulnya wala taqulu salasah. Okey. Dekat situ, dan janganlah kamu, la tu ialah dia menjazamkan taqulu. Okey. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Okey. Yang kat sini tiga ni, kalau di asri bercakap dia maqulul out, iaitu salah satu khabar kepada mubtada yang mahzuf. Nama betul. Wala taqulu salasa. Yalah. Jadi dia ada wala taqulu, ada satu perkara ni orang ataupun keadaan Tuhan yang tiga, salasa. Jadi dia kat sini dia macam jangan cakap tu salah satu isi ucapan lah. Betul. Isi ucapan kepada apa kau kata, janganlah Tuhan tu tiga lah maksudnya ni. Okey. Salah satu maksudnya apa dia tulis maf'ulul kau tu maknanya isi ucapan lah. Maf'ul pada percakapan, tapi dia dalam keadaan hafa. Jadi ada satu perkataan yang hazaf sini yang dipadamkan, bukan dipadamkan, Allah tak sebut. Allah tak sebut dan itu. Jadi sebab tu salah satu ni dalam hafa yang hazaf tu harusnya jadi nasab. Dia pasal ada macam perkataan tertinggal lah. Jadi ala lihatu. Itu jadi lihatu. Itu jadi apa? Dia jadi mubtada, salah satu khabar. Jangan kata Tuhan itu tiga. Kalau kata nak kata Tuhan lah kan. Jangan kata Tuhan, dan janganlah kata Tuhan itu tiga. Jadi satu ada perkataan, ada satu kalimah yang dihazaf, yang dihilangkan lah. Betul. Okay, ini senang. Aminu billahi wa rasulihi. Okey. Okey, ini sambung.